Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, jadi muadhan ketutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara muallim awak dengar tak jelas. Okey, buka buku teks bahasa Melayu muka surat 8 dan sediakan juga buku aktiviti bahasa Melayu jilid 2 muka surat 9. Hari ini kita nak jawab soalan bersama-sama dalam buku aktiviti. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baharu iaitu unit yang ke-14. Tajuk dia kenali kesenian kita. Okey, muallim tak nak masuk dalam muka surat ini sebab nak jimatkan masa. Nanti awak boleh baca sendiri. Okey, tengok muka surat sebelah, muka surat 8. Dalam muka surat 8 ni, muallim nak ajar awak macam mana cara kita nak membaca label yang terdapat pada sesuatu perkara. Buku teks aktiviti, buku teks muka surat 8. Muka surat 8. Buku teks jilid 2 muka surat 8. Okey, muallim nak terangkan kepada awak macam mana cara kita nak membaca petikan, membaca maklumat yang terdapat di dalam sesuatu benda, perkara. Okey, contoh dia dalam gambar awak ni baju. Dalam gambar ni baju. Kalau awak perhatikan dekat belakang baju awak tu, dia akan bagi satu kain macam ni. Kalau awak perhatikan, dia akan bagi tahu simbol-simbol macam ni. Apa simbol-simbol dia ni? Yang ini kita nak belajar tentang dia, cara dia. Okey, contoh dia berkaitan dengan baju, baju kurung untuk Nabila. Okey. Yang pertama, dalam baju awak, kalau perhatikan dekat belakang ni, dekat baju awak ni, dekat belakang ni kan, dia akan bagi satu kertas tu. Satu macam ni, kain-kain macam ni. Dalam awak perhatikan, yang pertama, kalau dia bagi simbol yang warna kuning ni, awak tengok ni kat sini dia bagi ni. Ni warna kuning ni. Nah, apa yang dimaksudkan kuning tu? Kalau kuning, kat sini maksud dah. Ini berkaitan dengan suhu. Maksudnya baju ini berkaitan dengan baju ya. Setiap benda ada benda ni. Angka 40 darjah Celsius menunjukkan suhu air yang disarankan. Maksudnya nak basuh baju ini kena guna suhu air sebanyak 40 darjah Celsius. Jika terdapat gambar tangan, pakaian tersebut hanya boleh dicuci dengan tangan sahaja. Tak semua baju boleh cuci dengan pakai mesin basuh. Kalau pakai mesin basuh nanti rosak baju awak. Jadi awak perhatikan je. Kalau dalam dia bahagian kuning ni maksudnya suhu air kena pakai 40 darjah Celsius. Kalau dekat baju awak dan dekat belakang baju awak tu yang dia bagi maklumat, kalau ada gambar tangan, maksudnya pakaian tu hanya boleh dicuci dengan tangan sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, warna merah ni tentang pengeringan. Nak keringkan baju, simbol ni. Tanda silang pada simbol ini. Tanda silang ni tanda pangkah ni. Tanda pangkah ni tanda yang apa? Bermaksud pakaian tersebut tidak boleh dikeringkan dengan mesin. Tengok baju awak kat belakang tu. Kalau ada tanda warna merah-merah macam ni, maksudnya baju awak tak boleh dikeringkan dengan mesin. Awak kena jemur di bawah panas terik cahaya matahari. Okey, yang seterusnya warna putih ni, simbol yang macam ni, segitiga, ada pangkah-pangkah tu. Warna tu maksudnya berkaitan dengan peluntur, pencuci apa yang boleh pakai. Tanda silang pada segitiga ni dan pangkah ni maksud dia jangan campurkan peluntur pada pakaian. Jangan campurkan peluntur pada pakaian. Okey, seterusnya yang biru ni, simbol macam setrika ni, maksud dia simbol setrika dengan satu titik bermakna pakaian mesti disetrika dengan suhu yang rendah. Tak boleh pakai suhu tinggi-tinggi kalau yang ada satu titik ni. Dan yang hijau ni pula maksud dia tanda silang pada simbol ini, tanda pangkah dekat simbol ni maksud dia pakaian tersebut tidak boleh diperah. Itu cara kita membaca maklumat. Dalam baju awak kalau perhatikan dekat belakang ni, dia akan ada kertas-kertas ni. Kain-kain ni macam ni, simbol-simbol macam ni. Setiap baju akan ada. Okey, boleh faham setakat ni?
Boleh faham ke tak? Boleh faham. Okey, kalau semua faham, okey, buka buku aktiviti awak, muka surat 9. Buku aktiviti awak, muka surat 9. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 9. Mari kita baca petikan ini dan kita jawab bersama-sama. Okey, tadi Muallim ajar awak dalam buku teks awak berkaitan dengan baju, maklumat yang terdapat di dalam baju. Okey, kalau untuk muka surat ini pula, maklumat yang terdapat pada apa ni? Pada makanan, pulut panggang. Kalau kau beli barang, contoh dia awak beli air kotak. Dalam air kotak tu dia akan bagi dekat awak maklumat. Ramuan apa yang digunakan, siapa, syarikat apa yang keluarkan, bila tarikh luput dia. Jadi awak kena baca satu persatu, awak kena tengok satu persatu. Okey, ini maklumat makanan dekat pulut panggang. Pulut panggang ni, pulut panggang ni. Okey, pilihan ramai. Okey, maklumat yang pertama dia bagi kepada kita, harga dia RM4.80. Itu harga dia. Pulut panggang ni harga dia RM4.80. Okey, ramuan. Dia bagi maklumat ramuan. Ramuan apa yang digunakan? Yang pertama, pulut, santan, isi kelapa pedas, daun pisang. Itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pulut panggang. Okey, maklumat lagi dia bagi cara memasak. Macam mana cara nak masak ni? Yang pertama, kena panaskan kuali lepek, keluarkan pulut panggang dari penyejuk beku, kemudian bakar sehingga garing. Itu cara dia. Dia bagi kepada kita harga RM4.80. Dan dia pun dah bagi kepada kita ramuan. Dan dia pun dah bagi cara memasak. Okey, apa lagi? Tengok dia bagi 10 biji. 10 biji. Maksudnya dalam makanan ini, dalam pack makanan ni, ada 10 biji dia bagi pulut panggang tu. Okey, tengok dia bagi apa lagi? Dikeluarkan oleh syarikat apa yang keluarkan pulut panggang ni? Kat sini dia bagi nama syarikat, Syarikat Seri Kasih, dan dia pun dah bagi alamat, nombor telefon. Dan setiap makanan dia akan bagi tarikh luput baik sebelum. Dia akan tulis tarikh dia macam bila. Itu maklumat yang terdapat di dalam gambar ini. Okey, mari kita cuba jawab soalan ini. Tadi dia bagi maklumat kepada kita. Mari kita tulis kat sini. Berdasarkan maklumat yang diberi kepada kita tadi. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita, terdapat banyak maklumat pada label ini. Lepas tu kita pun titik. Okey, kita sambung. Okey, yang pertama tadi dia ada ramuan, ada cara memasak, ada syarikat, baik sebelum, ada berapa paket dalam paket ni, dan harga. Jadi kita bagi tahu yang pertama. Okey, mula-mula kita bagi tahu tentang harga dia lah. Kita bagi tahu. Okey, terdapat banyak maklumat pada label ini, titik. Dan kita masuk. Antaranya ialah macam mana kita nak tulis ayat penuh berkaitan nak masukkan tentang harga? Antaranya, okey, tak payah guna antaranya. Kita letak pulut panggang ini berharga. Pulut panggang ini berharga berapa ringgit tu? Berharga RM4.80. Titik. Itu yang pertama. Jadi kita dah settle tentang harga. Okey, kita masuk pula dengan ramuan. Macam mana nak masukkan ramuan? Ayat penuh dia macam mana? Siapa tahu? Ada orang tak dalam ni? Macam mana kita nak masuk tentang ramuan? Macam mana? Kita masuk yang kedua ni, ada 10 biji. Ada 10 biji tu kita bagi tahu dalam terdapat 10 biji pulut panggang. Yang kedua, maklumat yang kedua. Awak kena tulis ayat penuh. Kena tulis ayat penuh, struktur ayat yang betul. Kena tulis ayat yang betul. Jadi dah settle yang pertama. 10 biji.
Nah, jadi awak pun masukkanlah ramuan dia, cara memasak, syarikat yang keluarkan, bila tarikh dia, tarikh luput dia. Boleh faham setakat ni? Awak masukkan kena tulis ayat yang penuh. Jangan tulis ayat yang berterabur. Siapa yang baru masuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 9. Keluarkan pensel, salin cepat ni. Buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 9. Buku BM Jilid 2, muka surat 9. Cuba kita ada 10 minit lagi ni. Muka surat 9. Macam mana kita dah masuk ke ramuan ni? Ayat penuh dia macam mana? Nah, Umar Qayyum boleh, Umar Qayyum. Ayat penuh nak masukkan tentang ramuan. Tak boleh. Razan boleh, Razan? Ya. Macam mana kita nak masukkan ramuan ni? Ayat ramuan. Kita dah buat harga, kita dah buat berapa biji ada, sekarang kita dah masuk tentang ramuan. Ayat penuh dia kita nak tulis apa? Kulit panggang ini mempunyai ramuan kulit santan, isi kelapa dan daun pisang. Okey, Razan, ayat awak tu dah betul, tapi sebabkan buku awak ni kecil je ruang dia, awak tulis panjang pun nanti takut tak muat. Jadi kita pendekkan dia. Kita bagi tahu terus ramuan yang digunakan ialah. Bagi tahu terus. Ramuan yang digunakan ialah. Jadi awak tulis balik. Sambung ya, pulut, santan, isi kelapa, daun pisang. Awak sambung je tulis. Ialah pulut, koma, jangan lupa koma. Pulut, santan, koma. Isi kelapa pedas. Dan daun pisang. Titik. Buka buku aktiviti, salin cepat. Ahmad Darwish, Hafiz Haris, Isya Iman, Iman Muhammad, Akilah Hana, Maryam Anissa, Uwais, Isya, Hanan Tiani, Ipan Najwa. Buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 9. Cepat salin. Hari ini kita belajar cara nak membaca maklumat dan cara kita nak mencatat maklumat. Tak nampak? Tak nampak yang mana? Dah semua dah siap dah? Muallim, saya tak nampak. Tak nampak yang mana? Belum. Tak nampak yang mana, Ipa? Yang lain nampak tak? Nampak. Ipa tak nampak yang mana tu? Dalam pad awak ni dia bagi maklumat kepada kita, jadi kita catat je balik maklumat. Yang pertama kita dah bagi harga dia. Harga dia dah ada dah. Lepas tu ada 10 biji, yang ni pun dah ada. Lepas tu pun kita pun dah masukkan ramuan. Ramuan pun dah siap. Sekarang ni kita masukkan cara memasak. Okey, cara memasak ni panjang sangat. Okey, kita pergi dulu kepada syarikat pengeluaran. Okey, macam mana kita nak bagi tahu syarikat pengeluaran ni? Iman mana Iman? Iman Muhammad. Iman buat. Macam mana kita nak buat ayat tentang syarikat yang mengeluarkan pulut panggang ni? Syarikat Seri Kasih. Kat sini dia bagi nama kita. Syarikat Seri Kasih yang keluarkan. Macam mana ayat penuh dia? Mula-mula apa dia ni?
Pulut panggang dikeluarkan oleh syarikat Seri Kasih. Pulut panggang dikeluarkan oleh syarikat Seri Kasih. pandai Iman. Oleh syarikat Seri Kasih. Syarikat S besar, Seri S besar, SQ pun besar. Sebab nama khas kena huruf besar. Okey, salin cepat. Okey, Mariam, cepat Mariam. Dah siap Mariam? Ahmad Darwish. Afi Haris, dah siap Afi Haris? Hanan Tiani. Okey, kita pun dah siapkan syarikat pengeluaran. Sekarang ni cara memasak. Cara memasak. Macam mana kita nak gunakan air penuh? Macam mana cara masak Akilah? Cara memasak apa ni? Cara memasak pulut panggang ialah panaskan kuali lepet titik, kemudian keluarkan, salin dia balik maklumat yang dia bagi tu, pulut panggang dari penyejuk beku dan bakar hingga garing. Titik. Dah siap dah? Dah Ahmad Darwish, dah tulis dah Ahmad Darwish. Wais, dah Wais. Sekejap, 10 minit lagi. Mau nak ajar satu lagi. Saya tak ada buku aktiviti jilid 2 kat rumah lama. Kat rumah lama. Saya kat rumah baru. Kita tak apa. Ya. Afi Haris, dah Afi Haris? Tak ada. Tak ada apa? Tak ada buku. Tak ada buku. Buku awak campak mana? Dah kemas. Apa dia? Dah kemas. Dah kemas. Kemas apa? Awak dekat rumah ke? Awak dekat mana tu? Kat rumah lah. Habis tu buku awak kat mana? Mak saya yang kemas. Mak awak yang kemas, yang belajar awak, bukan mak awak. Pergi cari buku cepat. Ifan Najwa, okey Ifan Najwa. Dah semua dah siap salin dah? Belum. Sekejap. 10 minit lagi. Boleh aja satu tajuk lagi. Dah. Dah, okey. Siapa yang dah siap, tengok pula muka surat 10. Dah, yang ni nanti awak sambung Mak dah ajar, jadi awak sambung je dia. Masukkan je dia. Boleh? Mau dipadam No. Saya tak? Dah siap? Saya tak? Dah siap?
Okey, tak apa nanti Muallim dah ajar kepada awak, nanti awak tulis je jawapan dia. Cara memasak pulut panggang ini ialah sambung je. Ramuan yang digunakan ialah pulut panggang ini berharga. Macam tu dia cara dia. Okey, tak apa, nanti awak sambung buat siapkan kerja rumah ni. Okey, kita pergi kepada muka surat sebelah. Muka surat 10. Okey, dalam muka surat 10, aktiviti, okey, awak baca soalan dia. Dia kata kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca, kemudian betulkannya. Soalan suruh kenal pasti. Dalam petikan ini yang panjang-panjang dia bagi ni, kita kena kenal pasti. Ada kesalahan apa kat sini? Ada kesalahan yang pertama dia bagi tahu kepada kita kesalahan ejaan. Yang kedua kesalahan tanda baca. Yang ketiga kesalahan imbuhan. Maksudnya dalam petikan awak ni ada 3 kesalahan yang kita kena betulkan. Mari kita pergi satu persatu. Okey, ini perenggan yang pertama. Okey, dalam perenggan yang pertama ada kesalahan ejaan. Perenggan pertama ni ada kesalahan ejaan. Perenggan kedua pula ada kesalahan tanda baca. Dan perenggan yang ketiga pula ada kesalahan imbuhan. Jadi mari kita betulkan satu persatu. Okey, sebabkan luar ni tak muat, kalau awak nak salin semua ni tak muat. Jadi awak buat macam Muallim buat ni. Yang pertama, kat sini awak tulis perenggan pertama. Perenggan 1, kesalahan ejaan. Okey, itu yang pertama. Perenggan yang pertama ada kesalahan ejaan. Okey, jadi mari kita pergi satu persatu. Okey, Allah yarham Tuan Haji Abdul Manan bin Yaakob, seorang tukang perak. Okey, ayat pertama ada kesalahan tak? Ejaan, ada kesalahan ejaan tak? Tak ada. Ada. Okey, beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan seawal 7 tahun. Ada kesalahan tak? Tujuh. Salah dekat 7. Tujuh. Salah, sepatutnya ejaan dia yang betul macam mana? TUJUS. Okey, awak buat macam Muallim buat ni. Yang sepatutnya yang betul ialah TUJUS. Sepatutnya U. Okey, awak buat macam Muallim buat ni. Main-main jangan mengajar. Okey, yang kedua, sejak kecil. Betul tak ejaan kecil tu? Betul tak? Sejak kecil beliau sering memerhatikan hasil. Ada 2 kesalahan, kecil dan juga hasil. Macam mana ejaan kecil yang betul? KECIL. Sepatutnya dia CIA bukan E. Dan hasil, macam mana hasil? Ejaan hasil, betul tak ejaan hasil tu? HEL, betul. Sepatutnya HE, HAS, IL. Itu yang dimasukkan dengan kesalahan ejaan. Okey, kecil, hasil. Okey, seterusnya bapanya. Okey, pada usia 14 tahun Allah yarham mula gigih mendalami kemahiran. Betul tak ejaan gigih kemahiran tu? Tak. Salah. Macam mana ejaan gigih? GE ke G apa? GIG? GIGH. Itu. Okey, yang kelima kemahiran. Betul kemahiran tu ejaan dia. Kemahiran. Sepatutnya MAHE ke hash apa?
Air. Kemahiran air. Itu yang dimasukkan dengan kesalahan ejaan. Itu yang pertama. Kita dah settlekan. Okay, cepat 8 minit lagi. Perenggan pertama ada kesalahan ejaan. Jadi awak masuk pula dengan perenggan kedua. Perenggan dua kesalahan. Perenggan dua ada kesalahan apa ni? Tanda baca. Kalau bila sebut tanda baca, maksudnya dia mula ayat tu dengan huruf besar ke huruf kecil. Dia tutup ayat dengan titik ke, tanda soal ke, tanda seru ke. Kita kena tengok satu persatu. Kita tengok Allah yarham, betul tak permulaan ayat huruf kecil? Permulaan ayat kena huruf besar. Jadi yang sini dia buat ni salah. Jadi kita betulkan. Sepatutnya huruf besar. Permulaan ayat kena huruf besar. Kena ingat yang tu. Okey, seterusnya. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora titik. Okey, dah betul. Permulaan ayat beliau besar, dah betul. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan, koma. Betul koma? Sepatutnya tutup ayat dengan titik. Yang kedua dia bagi koma, salah. Awak betulkan dia, sepatutnya letak titik. Awak macam ni, tema itu dekat depan ni. Dia bagi koma, sepatutnya salah, sepatutnya kena letak titik. Permulaan ayat kena huruf besar dan mesti titik. Lepas tu barulah betul. Art huruf besar. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung titik. Betul tak? Pucuk rebung titik daun. Koma. Sepatutnya kena koma. Okay, yang ketiga. Yang ketiga awak tulis dulu. Pucuk rebung. Pucuk rebung titik. Sepatutnya pucuk rebung koma. Koma. Okey, 6 minit lagi masa dah. Ini sepatutnya kena koma. Daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan titik. K huruf kecil betul. Dah titik sepatutnya kena huruf besar. Jangan huruf kecil. Awak dah titik. Permulaan ayat kena huruf besar. Jadi K kena besar. Karya. K kena huruf besar. Yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Lepas tu tanda seru. Betul tak tanda seru ni? Tak. Sepatutnya titik. Jadi nombor 5. Pihak tu tanda seru. Sepatutnya kena tanda titik. Itu yang dimasukkan dengan tanda baca. Dia buat huruf besar ke huruf kecil. Dia tutup ayat tu. Kalau ayat tanya, kena tutup dengan tanda tanya. Ayat seru, kena tutup dengan tanda seru. Ayat penyata, ayat perintah tutup dengan tanda titik. Kena tahu. Perenggan ketiga pula ada kesalahan imbuhan. Okey, cepat kita ada 4 minit lagi. Okey, dengan kesedaran, koma, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha. Berusaha, betul tak berusaha? Berusaha, dia tertinggal huruf R. Huruf R, berusaha sepatutnya. Jadi tulis nombor 1. Berusaha salah, sepatutnya ada R, berusaha. Berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak, beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Betul, menpelihara, imbuhan men. Apa imbuhan yang sesuai? Menpelihara salah. Apa yang sesuai? Mempelihara. Terus mempelihara.
Imbuhan apa yang sesuai? M. Mempelihara salah. Dibagi mempelihara salah. Ayat yang betul. Beliau mahu kesenian ini terus dipelihara. Imbuhan di sepatutnya yang betul. Baru ayat awak betul. Beliau mahu kesenian ini terus dipelihara. Oleh itu, diterpanjang hayatnya. Betul tak imbuhan di? Diterpanjang hayatnya. Salah. Apa yang sesuai? Imbuhan apa yang sesuai? Apa yang paling sesuai? Imbuhan di tak sesuai. Imbuhan apa yang sesuai? Sepanjang. Di sepanjang. Di sepanjang. Oleh itu, di sepanjang hayatnya. Beliau mahu, beliau bercita-cita. Betul tak? Bercita-cita. Sepatutnya. Ada dua salah ni. Bercita-cita melihat. Bercita-cita sepatutnya ada. Sepatutnya ada art. Bercita-cita. Dan yang terakhir sekali nombor 5. Nombor 5 dia gunakan imbuhan men. Melihat. Betul, melihat. Sepatutnya apa? Sepatutnya melihat. Melihat imbuhan tu salah. Melihat. Sepatutnya melihat. Okey, cepat. Kita ada masa 2 minit lagi. Saling cepat. Farisha, buku aktiviti muka surat 10 dan 11. Anantiani dah siap? Dah siap. Anantiani dah siap belum? Belum. Belum, cepat sikit. Iman dah, Iman? Iman Muhammad dah? Belum. Okey, cepat sikit. Cepat. Kita ada masa 1 minit lagi. Ipan Najwa dah siap, Ipan Najwa? Belum. Okey, cepat sikit. Umar Qayyum, Ahmad Darwish dah siap dah? Dah. Hafiz Haris dah jumpa buku? Dah jumpa buku? Dah. Dah salin dah? Dah. Salin cepat. Okey, jadi kerja rumah awak hari ini sambung muka surat 8 tadi yang kita dah bincang tadi dan juga muka surat 11. Inilah muka surat 11 ni. Ini muka surat 11. Muka surat 10 perhatikan dia. Jadi muka surat kerja rumah awak ada 2 muka surat. Ini dua-dua kita dah bincang. Okey, salin cepat siapa yang tak siap. Kita ada kurang dari 1 minit. Lepas ni kelas akan habis dengan sendirinya dengan automatik. Okey, setakat ini sajalah kelas kita untuk hari